Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Salam Ramadan yang ke 8 9, 8. Okey, Alhamdulillah, syukur kata dapat lagi kita bersama pada petang ni kan. Orang kata apa, satu peluang untuk kita sama-sama berkongsi, sama-sama kita belajar kan. Sebab Kak El sendiri pun banyak benda lagi yang Kak El tak tahu, banyak benda lagi yang Kak El sedang belajar sekarang ni. Jadi apa sahaja yang Kak El belajar, insya-Allah Kak El usaha untuk cuba untuk sampaikan supaya orang kata apa, sama-sama kita dapat manfaat daripada apa yang kita belajar dan sama-sama kita dapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar ni. Itu paling penting kan. Jadi Kak El doakan, orang kata apa, Kak El sangat berharap ramai yang dapat ilmu-ilmu yang Kak El share ni. Walaupun tak seberapa, walaupun Kak El pun sebelum ni banyak juga dengar lebih kurang ilmu yang lebih kurang macam ni lah kan. Tapi pada Kak El still lagi belajar. Sentiasa dalam setiap live ke, dalam setiap apa yang cikgu-cikgu yang menyampaikan ilmu yang barangkali Kak El pernah dengar kan, tahu benda tu, tapi Kak El tu tak menganggap tu sebagai satu benda baru dan bersyukur sangat sebab akhirnya Kak El dapat juga peluang untuk belajar tu kan. Kadang-kadang kita ni cepat lupa kan, kadang-kadang kita cepat lupa. Kalau kita tak apply benda tu, lagi kita cepat lupa. So bila kita sentiasa kan dapat sharing daripada sahabat-sahabat kan, so dekat sini kita macam recap balik apa yang kita dah belajar dulu, apa yang telah diingatkan dekat kita dulu. Okay, so Kak El ucapkan terima kasih kepada yang watching. Okay, yelah baru lagi kan, petang-petang macam ni pun dah hujung-hujung waktu macam ni, dah start orang kata apa, orang nak masak kan. Biasanya hujung-hujung macam ni orang start nak masak-masak benda-benda yang special, lauk-lauk yang special kan. Sebab nak berakhir dah kita punya Ramadan ni. Jadi masa ni lah kita nak orang kata apa, makan besar dengan keluarga kita, tak kisahlah dengan anak-anak kita dekat rumah kan. Siapa yang berpeluang duduk dengan mak ayah dekat rumah tu, masa ni lah kita nak masak lauk pauk kegemaran mak ayah kita kan. Semuanya Kak El ada dekat kampung dekat Pekan. Harap-harap diorang semua sihat insya-Allah. Okay, so petang ni Kak El nak share satu orang kata apa, orang kata apa, fadilat sedekah kan. Tajuk kita hari ni adalah sedekah. Bukanlah bertajuk sangat kan. Tapi kalau tak ada tajuk kan tak ada pula konten live live kita kan, tiba-tiba sembang je tak. Okay. Jadi sebenarnya Kak El ni dulu kan juga bukan seorang yang begitu kuat sedekah. Bukan begitu sangat. Dulu Kak El tahu Kak El berniaga je. Kan masa-masanya start kita faham ni, start kita dah besar ni lah kan. Masa-masa kita belajar dulu, masa sekolah dulu, kita pun memang bukan orang yang begitu pandai bab sedekah, tak faham sangat apatah lagi nak sedekah banyak lah. Memang tak. Okay, jadi bila kata Kak El dah sampai satu masa kan, bila dah lama dalam bisnes ni kan, bila dah menempuhi banyak perjalanan yang sangat panjang dalam bisnes ni, jadi masa ni Kak El sentiasa dan kerap dengar perkataan sedekah daripada mentor-mentor Kak El kan, daripada Kak El punya sahabat-sahabat. Jadi bila Kak El dengar kerap perkataan sedekah tu, start masa tu Kak El dah start kan, maksudnya lembutkan hati kan, lembutkan hati untuk bersedekah kan, lembutkan hati untuk bersedekah. Masa sedekah mula-mula memang rasa macam terpaksa. Masa sedekah mula-mula memang rasa macam kasih sikit duit aku ni kan. Jadi masa mula-mula sementara kita nak biasa kan, sementara kita nak biasa memang macam tu lah perasaan dia. Memang nak buat macam mana tak. Okay, so macam tu lah perasaan dia. Sampai satu masa kan, bila kita dah start menikmati, tak tahu daripada mana sebenarnya punca menikmati itu kan, datang rasa keseronokan sedekah. Okay, cuma Kak El boleh share kan, dan sebenarnya Kak El banyak juga membaca. Okay, banyak juga membaca dan juga dengar kisah-kisah daripada mentor Kak El kan.
bab-bab orang yang kuat sedekah ni, hebat-hebat sedekah ni. Antaranya adalah Abdul Rahman bin Auf. Kan InsyaAllah dalam masa 30 minit ni kita share lah kan beberapa fadilat sedekah, beberapa kesan-kesan sedekah dan sebagainya. Mungkin ada yang dah pernah dengar kisah Abdul Rahman bin Auf ni kan yang mana salah seorang daripada 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Masya Allah, hebat. Okay. Terima kasih Kak Pura dan terima kasih semua yang sedang live, sedang watching. Saya tak boleh nampak siapa yang sedang watching. Saya nampak Kak Pura seorang je. Okey, terima kasih semua kan moga-moga bermanfaat kan. Jadi kita orang kata apa, panjangkan lagi live ni bagi ramai lagi dengar. Okey, bagi ramai lagi dapat manfaat sedekah. Tambah pula ni kita berada dalam berapa hari terakhir ni kan berapa hari terakhir ni, inilah masa untuk kita rebut peluang. Sebab apa? Sebab bulan puasa. Okey, sebab bulan puasa, bulan yang terbaik ni untuk kita gandakan sedekah kita, untuk kita banyakkan sedekah. Semalam Kak El pergi dekat Petronas, satu Petronas ni kan, bawalah juadah sikit untuk kakak Kak El ni kan bawalah sikit juadah, bertemulah dengan dia kat sana kan. Lepas tu adalah nampak dua orang abang Mangla ni kan. Abang tak abang, yang seorang tu dah macam uncle dah kan orang Mangla kan memang ramai Islam kan. Lepas tu ada laku yang tak habis tu. Lepas tu kakak Kak cakap tak apalah, bagilah sedekah kat Bangla tu. Dia kata dah pukul 10 ni, takkan sedekah benda yang berbaki kan. Yang maksudnya balance yang kita makan tak seronok juga kalau kita nak sedekah benda yang balance kita makan ni. Baik sedekah benda yang baru, yang fresh kan yang banyak, yang kita baru beli ke, macam tu lah maksudnya. Jadi terima kasih yang watching. Alhamdulillah hampir kata 30 orang ni, moga-moga bermanfaat. Kita dapat orang kata apa, kita dapat pahala sedekah di bulan puasa ni semaksimum yang mungkin, insya-Allah. Kak doakan. Okey, jadi lepas tu kakak Kak pun bagilah. Okey, bagilah dekat abang Bangla ni kan abang Bangla ni. Lepas tu dia pun makan. Kami berdiri ni pun dia macam cara dia makan tu dia macam lapar sangat tau. Dia pun makan. Kak pun macam tertanya, Allah kesian, macam dalam hati macam cakap, ya Allah kesiannya. Lepas tu Kak tanya abang Bangla tu, nak uncle tu kan, you tadi buka puasa makan apa? Tadi kita makan kacang kan makan kacang. Lepas tu kakak kata dia ni makan roti kan. Makan roti satu. Lepas tu kacang-kacang lah untuk nak cover lapar tu semua, sebab dia orang kerja 8 jam kan. Lepas tu Kak macam, ya Allah kan kita ni makan sedap, makan kadang-kadang tak habis, berbuang-buang kan. Rupanya ada orang yang makan kacang je buka puasa. Tapi apa ni ustazah ni bukan ustazah ni baru nak apa start. Okey, kita topik kita sedekah insya-Allah Muhammad Wafi. Okey, terima kasih Wafi sebab sudi tengok live ni insya-Allah kan akak ni bukan ustazah tau, kita share ilmu yang kita dapat jadinya lepas tu bila Kak El tanya kan abang Bangla ni, bila you nak makan nasi? Nantilah balik kita baru makan nasi. Nak tahu kan balik pukul 12 malam baru bertemu dengan nasi. Kan kesian sangat. Maksudnya nak bagi tahu kan dalam pada kita sedap-sedap makan ni, rupanya ada ramai sangat yang makan dia tak sedap lagi kan makan dia serba kekurangan, hidup dia kekurangan. Dalam pada kita sibuk-sibuk cari baju raya apa semua kan Kacang memang sedap Wafi, tak dinafikan, kacang memang sedap kan tapi tahap kenyang tu tak sama dengan makan nasi. Kan maksudnya nak bagi tahu, kalaulah kita ni ada sepinggan nasi dengan lauk kambing kat depan mata kan dekat atas meja kita, depan mata kita, adakah kita akan pilih makan kacang semata-mata untuk buka puasa? Tentu kita akan makan nasi kambing tu, betul tak? Tapi kalau semata-mata makan kacang, maksudnya tak ada nasi kat sebelah dia. Kan jadi sebab tu nak katakan, nak bagi tahu dekat sini, inilah kehidupan ramai orang dekat sekeliling kita yang sebenarnya kita ramai yang tak tahu. Kak El ada baca satu kisah tu. Dia ni ahli ibadah. Dia bangun tahajud, dia hebat kan dia hebat, ibadah dia semua sangat okey, alhamdulillah. Okey, tetapi dia dapat satu mimpi. Okey, satu mimpi ni malaikat bagi datang dekat dia bawa buku orang-orang yang betul sedekah sampai kaya.
Bukan kaya baru sedekah. Betul-betul setuju sangat. Jangan tunggu kaya. Kerana sebab nak bagi tahu tips kaya tu adalah dengan sedekah. Betul. Terima kasih Wafi. Kan bagi sharing dekat sini. Alhamdulillah. Keep sharing. Ramai lagi yang nak baca kat sini kan. Ramai lagi yang tengok, ramai yang akan baca. Besar pahala Wafi nanti kan. Masing-masing akan mengamalkan apa tips-tips yang kita share ni. Okey, jadi ahli ibadah ni dia dapat mimpi kan dalam buku senarai tak senarai orang yang masuk syurga, macam tu lah lebih kurang kan dia disebut satu persatu nama orang-orang tersebut ni yang dikasihi Allah, yang masuk syurga dan sebagainya. Nama dia tak ada dalam senarai kan nama dia tak ada dalam senarai. Terkejutlah dia, menangis berisak-isak. Sebab apa? Sebab dia sembahyang sesungguhnya, dia beribadah sesungguhnya, tahajud dan sebagainya, semua dia buat, tapi nama dia tidak dalam senarai buku tersebut. Jadi dia macam tanya kenapa kan rupanya dia ni dikatakan sebagai dia sangat beribadah untuk merebut cinta dan syurga Allah. Tetapi dalam masa yang sama, dalam sibuk dia beribadah, dia tak sedar kiri kanan dia ni ada ramai orang susah. Tak sedar kiri kanan dia ni ada jiran-jiran yang kelaparan. Dia tak sedar ada banyak orang di sekeliling dia yang memerlukan. Dia fikir diri sendiri sahaja. Kan dia terlupa orang-orang sekeliling dia. Betul, the power of sedekah. Nampak tak? Jadi nak bagi tahu dekat sini kan betapa besarnya fadilat sedekah tu kan betapa hebatnya sedekah tu kan sebab tu kalau kita tengok kan kisah-kisah iktibar, kita boleh baca sirah Nabi kan sahabat-sahabat Nabi, betapa mereka ni sangat hebat. Kita tak kata Nabi tu sendiri memang seorang yang sangat kaya kan millionaire, billionaire mungkin betapa walaupun kita tahu kan baginda sampai anak baginda baju kahwin pun tak ada kan. Lepas tu makan pun sampai kadang-kadang tak ada makanan, ikat perut dengan batu. Nak bagi tahu sebab baginda banyak bersedekah. Baginda manusia yang paling agung, banyak sangat bersedekah. Dah tentu syurga dah tentu untuk baginda, tapi baginda masih lagi bersedekah. Jadi itu baginda, kita tahu hebat sangat kan Nabi kita bersedekah. Dan begitu juga dengan para sahabat kan para sahabat, kalau kita kenal dan biasa dengar nama Abdul Rahman bin Auf kan Abdul Rahman bin Auf ni ini antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga kan betul-betul. Assalamualaikum Salamin. Alhamdulillah. Terima kasih Siti Murni, terima kasih kepada semua yang watching. Alhamdulillah. Semoga yang watching ni dapat ganjaran hebat dan dilembutkan hati oleh Allah kan untuk banyakkan bersedekah, ambil peluang untuk beramal di jalan Allah, dan asbab daripada sedekah tu nanti akan menjadi hidayah kepada kita semua dan keturunan kita, insya-Allah. Okey, jadi Abdul Rahman ni betapa dia ni orang yang sangat hebat bersedekah kan sampai satu masa tu kan ketika nak berperang kan ketika nak menghadapi perang kan Nabi memang mengharapkan sangat sedekah-sedekah daripada para sahabat semua kan sebab tentu mungkin kekurangan dana, sebab kelengkapan perang pun tak apa nak cukup. Jadi Abdul Rahman ni dia pergi balik ke rumah dia dalam keadaan dia ada 4,000 dinar tentu. 4,000 dinar itulah duit yang ada pada ketika itu. Jadi 2,000 dinar dia sedekahkan kepada Nabi untuk perang kan untuk jalan Allah, dan 2,000 lagi dinar dia simpan untuk modal bisnes dia. Nak bagi tahu dekat sini betapa hebatnya dia kan kerana apa? Kerana dia mengamalkan tips ni. Okey, jadi 2,000 dia bagi. Bayangkan kita ni kalau ada RM10, RM5 nak bagi dekat orang pun kita rasa dudak-dudak. Sebab apa? Sebab genting sangat tu. Kerana kita ada RM100 saving tau. RM100 saving kita ada, separuh kita nak bagi dekat orang, kita rasa dudak-dudak. Kadang-kadang kita bagi, kalau ada 100 kita bagi RM1 je kan kalau ada 100 kita bagi RM8 macam tu lah lebih kurang. Maksudnya kita tidaklah berdudak sangat jantung, tetapi separuh daripada harta Abdul Rahman ni dibagi kepada jalan Allah kan jadinya sampai tahap macam tu. Kemudian dia tak berhenti dekat situ, sebab Abdul Rahman ni dia sangat pemurah kan sampai ada satu masa waktu tu musim tengah kering kan perniagaan agak merosot, banyak tanaman kurang menjadi. Jadi Abdul Rahman dia sedekahkan apa tahu 200 auqiyah sebutan dia auqiyah
Auqiyah. Iaitu bersamaan dengan berapa tahu? Bersamaan dengan 5,580 gram. Kan 5,580 gram ni kalau didarab dengan nilai emas sekarang ni setahu saya RM200. Ada tempat yang lagi mahal. Okey, iaitu bersamaan dengan hampir 1.2 juta. Maksudnya nak bagi tahu Abdul Rahman ni, dia ni dah lah memang kaya dan dia ni sangat kuat bersedekah. Dia sangat kuat bersedekah. Dia bersedekah apa, dia masih lagi ada juta. Dia bersedekah masih lagi ada juta. Dia bersedekah banyak, masih lagi ada juta. Dia sedekah 1.2 juta. Nak bagi tahu berapa pula harta yang dia ada sebenarnya. Nampak tak? Berapa harta yang dia ada? Kan? Dia sedekah 1.2 juta. Itu baru satu cabang. Dan dia ada banyak cabang sedekah yang lain lagi dia buat. Jadi berapa sebenarnya harta yang dia ada? Kan? Sebab tu masa penghijrahan Nabi kan Abdul Rahman salah seorang yang mengikut Nabi daripada Mekah ke Madinah kan bila sampai kat Madinah ni, mereka ni memang tak ada apa-apa, zero kan jadi Nabi ni mempersaudarakan Abdul Rahman ni dengan ada seorang orang Ansar kan. Okey, jadi bila dia dah bersaudara, jadi mereka saling tolong-menolong lah kan jadi dia ni tak ada apa-apa. Abdul Rahman ni tak ada apa-apa, zero kan zero. Jadi saudara baru dia ni, dia offer ada kebun, dia ada kebun 2, dia ada bini 2. So dia offer lah kan bagi kebun satu, pilihlah mana yang nak. Pilihlah isteri mana yang dia nak, dia akan ceraikan salah seorang. Nampak tak? Okey, tapi Abdul Rahman tak mau itu. Dia cuma nak pasal saja, dia nak tempat berniaga. Okey, dia ni anak didik Nabi kan Nabi kan pandai berniaga, hebat berniaga. Jadi dia nak pasal. Jadi bila dia nak ambil peluang berniaga, dan Nabi sering mendoakan dia kerana dia ni seorang yang sangat pemurah kan, Nabi sentiasa mendoakan dia. Ya, betul. Alhamdulillah, Rasulullah adalah milioner. Betul. Kunci kejayaan seorang adalah usaha tanpa putus asa. Alhamdulillah, betul. Kerana sangat-sangat setuju dengan tu. Okey, terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita teruskan sharing kan ada banyak sahabat-sahabat kita share dekat sini tip dan sebagainya. Kita share dekat semua grup-grup bagi ramai lagi sahabat-sahabat kita ambil peluang dalam orang kata Ramadan yang beberapa hari yang terakhir ni, ambil peluang untuk sedekah banyak. Dan nak bagi tahu dekat sini, Abdul Rahman ni sentiasa bila dia berniaga akan dapat keuntungan. Asal dia angkat je bekas, dia akan ada emas. Asal angkat je mesti ada emas. Ada sentiasa keuntungan. Kerana dia sangat kaya, dia jutawan dan dia sangat dermawan. Dia menderma lebih pada separuh harta dia, sentiasa derma separuh. Dan berapa lagi paruh yang tinggal tu, kita katakan berapa yang baki yang tinggal. Tapi baki yang tinggal tu masih lagi meletakkan beliau sebagai seorang yang terkaya. Dia tidak pernah miskin. Alhamdulillah. Kerana jadi tips yang dia sentiasa amalkan adalah nak kaya sentiasa kena memberi. Nak kaya kena sentiasa sedekah. Nak kaya kena sentiasa bagi. Kan Jadi kita tahu biasanya kita orang ni akan bayar zakat ya. Zakat tu wajib 2.5%. 2.5%. Itu sedekah ni, zakat ni, dia punya fungsi adalah untuk menjaga harta kita. Kerana fungsi dia untuk menjaga harta kita. Tapi kita pula nak rezeki kita tu makin bercambah. Rezeki kita tu makin besar, makin hebat. Jadi macam mana? Salah satu caranya adalah melalui sedekah. Sebab sedekah tu adalah penyubur rezeki. Sedekah itu akan menyuburkan rezeki kita. Allah dah janji dalam surah Al-An'am kan dalam surah Al-An'am, apa kebaikan yang kita bagi, satu kebaikan yang kita bagi, Allah gandakan 10 kebaikan. Allah dah janji dah, Allah dah cakap dah dalam Al-Quran. Sebab tu saya nak bagi tahu, saya nak share dekat sini kan antara yang boleh orang kata merealisasikan kesuburan rezeki janji Allah ni tadi, antara tips yang kita amalkan, perlu amalkan adalah apa tahu? Adalah yakin. Yakin. Kena yakin. Betul. Sedekah itu penyubur rezeki. Masya Allah kan sedekah itu penyubur rezeki. Ni Wafi cakap apa ni? Setiap orang pasti mengalami kegagalan. Betul. Jangan merasa putus asa kawan-kawan kerana kamu belum mati, belum jatuh menghadap jatuh ke tanah mengadap. Akak tak boleh nak baca habis Wafi cakap apa kan harap-harap semua you all boleh dapat kan oh ni okey.
jatuh ke tanah. Mengapa kamu memberi alasan bahawa kamu sedang mengalami kejatuhan? Masya Allah. Kan hebat Wafi ni bukan calang-calang orang ni. Kan bersyukurlah, alhamdulillah Kak yang dapat bertemu dengan Wafi kat sini ni. Kan banyak sharing dekat dalam live ni. Alhamdulillah. Mengapa melihat rezeki orang lain sedangkan rezeki kita telah pun kita rasa dan kita miliki, iaitu hidup. Alhamdulillah. Betul? Kan jadi macam tu lah nak bagi tahu kan. Allah bagi kita ni 10 kali ganda dari nilai kebaikan yang kita buat tu. Allah janji benda tu. Sebab tu kita kena yakin. Kerana kita kena yakin. Yang paling penting bila kita sedekah tu yakin. Jangan kita ada rasa dalam diri kita, aduh kan aku sedekah ni entah ya ke tidak dapat balik. Entah ya ke tidak ke rezeki aku subur. Betul ke sedekah tu? Jangan ada ragu-ragu macam tu. Jangan petikaikan. Sebab rezeki tu hak Allah, milik Allah. Kerana dia yang memiliki semua sekali. Dia nak bagi, dia bagi. Sebab tu nak bagi tahu, kerana dekat sini kita follow je tips yang Allah bagi. Kerana sikit cara sikit, banyak cara banyak. Tapi saya nak bagi tahu, kerana bila kita rasa sempit, rasa rezeki kita ketat, rasa rasa macam tu lah kan rasa kesempitan yang amat sangat kan kita sedekah, banyakkan sedekah. Sedekah tu hak Allah walaupun dari tangan kita. Masya Allah kan dalam rezeki kita ada hak orang. Kerana Allah bagi rezeki dekat orang adalah melalui kita, kembalikan kepada orang melalui sedekah. Jadi Allah nak bagi, kenapa Allah tak bagi melalui orang tu terus? Kan salah satu hikmah dia adalah sebab Allah nak bagi kita peluang untuk subuhkan rezeki. Allah nak bagi kita pahala, Allah nak bagi kita belajar ikhlas, Allah nak bagi kita orang kata apa, belajar memberi. Dan daripada situ anak-anak kita tengok, anak-anak kita pula mengamalkan. Masya Allah, banyaknya hikmah kan walhal Allah boleh bagi direct dekat orang tu. Betul tak? Kita tak milik apa-apa, rezeki dari Allah. Ya Allah kan Allah boleh bagi direct dekat orang tu. Allah nak bagi dekat Palestin, Allah boleh bagi. Allah nak bagi sebab doa orang-orang yang susah, orang-orang tak aniaya ni kan makbul kan. Allah nak bagi ke orang miskin tu, Allah boleh bagi melalui cara macam mana pun Allah boleh bagi. Tapi kenapa Allah nampakkan kita orang miskin kan kenapa Allah nampakkan kita orang miskin? Kenapa Allah tak bagi dekat dia terus? Kenapa Allah bagi kita yang nampak orang miskin? Kan sebab Allah nak bagi tahu kan sebenarnya Allah nak memakbulkan, Allah sedang memakbulkan doa kita. Kita nak rezeki yang hebat, kita nak rezeki yang hebat. Allah nak memakbulkan doa kita. Allah nak bantu kita untuk suburkan rezeki kan Allah nak suburkan rezeki kita. Jadi melalui cara macam mana? Melalui sedekah. Allah nampakkan kita tiba-tiba. Ingat tidak ada satu benda pun yang berlaku tanpa izin Allah. Allah dah mengaturkan semuanya. Bukan kebetulan kita nampak orang miskin. Allah dah aturkan orang miskin nampak lalu depan mata kita. Kerana buka scroll Facebook ada je hak tu nak sedekah, hak ni tahfiz, nak dana, itu macam-macam Allah nampakkan depan mata kita. Sebab apa? Sebab Allah nak bagi tahu dalam hati kita tu ada yang hak diorang yang kita tak sampaikan lagi. Dan bila kita sampaikan, sebenarnya rezeki kita akan subur, insya-Allah. Kan rezeki kita akan subur. Betul, mendoakan kekayaan bagi orang lain lebih baik daripada mendoakan diri kita. Ya Allah, kan kaya kerana malaikat itu waliullah, mendoakan 10 kali ganda. Betul, Masya Allah kan kita doa orang kan malaikat semua mengaminkan kan InsyaAllah akan dapat balik dekat kita kan Banyak sangat ilmu yang kita dapat petang ni. Betul. Sebab tu kan kalau kita sakit, kita sedekah. Kalau kita rasa banyak benda yang tak seronok dalam hidup kita, kita sedekah. Sebab sedekah tu boleh menghindarkan bala daripada hidup kita. Okey, boleh menghindarkan bala. Jadi banyakkan bersedekah. Jangan risau. Sebab ni janji Allah kan janji Allah. Sedangkan kita tak minta, Allah bagi. Udara Allah bagi, hujan Allah bagi kan langit Allah bagi tempat berteduh kan udara ni kalau tak ada kan kalau tak ada matilah kita ni. Oksigen ni kalau tak ada matilah kita ni. Nampak? Tapi Allah bagi dalam keadaan kita tak minta. Apatah lagi kita minta. Apatah lagi dahlah kita minta, kita mengamalkan apa yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Ini janji Allah. Nampak tak? Ini janji Allah. Lagilah Allah nak bagi kan jadi
kita amalkan kan kita amalkan kan terutama sekali berapa hari yang sebelum nak raya ni kan 2-3 hari sebelum raya ni kita amalkan kan mudah-mudahan rezeki kita kan Allah besarkan lagi, Allah dahsyatkan lagi. Bermulalah dengan kita sedekah dan tabung masjid. Mungkin sekarang kita tak pergi masjid. Okey. Jadi kita sedekah tu banyak dekat Maybank to you online tu kan ada banyak pusat-pusat tahfiz, ada charity and zakat tu ada untuk Palestin lah, Syria lah, banyak dekat situ. Untuk pusat zakat setiap negeri pun ada kan. Lepas tu dalam IG tu banyak aja kita hantar kepada Ustaz Abidli. Ustaz Abidli memang aktif. Okey. Aktif cari orang-orang susah yang betul-betul susah kan Ustaz sangat aktif pergi bantu orang susah. So kita support kan kita bagi sedekah diam-diam kan tulis kat situ je untuk sedekah kan untuk sedekah. Nanti Ustaz Abidli tahulah kan daripada kita untuk bagi kepada orang lain. Bila rana COD barang, Allah kan mulianya hati Min. Sebab itulah rezeki tak pernah putus Min. Sebab itulah sentiasa masuk. Ya Allah, hebat-hebat, alhamdulillah. Sejuk hati dengar kan sejuk hati. Jadi ada banyak peluang bersedekah kita. Gunakanlah peluang ni kan gunakanlah peluang ni sebaiknya. Rebutlah pahala di bulan puasa ni sebaiknya kan mudah-mudahan mudah-mudahan orang kata apa yang kita minta kan Allah bagi kan dengan mudah kan sebab saya pun sebenarnya ada nak share sikit lah kan ada seorang ni ada seorang ni dia anak saudara dia injak berlubang. Kan memang dah banyak dah buat cabang sedekah yang memang dah banyak dah sebenarnya bulan ni alhamdulillah kan tapi kiranya dah kira macam dah limit lah kita katakan Islam macam dah limit lah sebab banyak dah cabang ni. Okey, lepas tu ada orang minta kan ada orang minta. Lepas duduk tak duduk apa semua saya pun bagi je lah kan saya pejam mata, saya pun buat kerja saya ni jenis ni cepat sikit kan kat ni cepat sikit pun buat. Okey, dah buat kerja dah sampai terlupa dah orang tersedekah. Selang berapa hari, rasa dalam sehari dua macam tu je, sehari dua alhamdulillah KL dapat telefon mesej daripada Tuan Afi kan Tuan Afi berkenan nak coaching akak personal. Dia nak bagi kata dia sedekah coaching dia kat KL selama mana? Selama 7 bulan. Ya Allah, KL macam terkejut sebab nilai coaching tu yang mana KL boleh direct access dengan Tuan Afi kan so daripada pagi sampai ke malam, maksud seharian tu penuh setiap hari kan setiap hari. Kalau setahun KL kalau kita hire coach untuk coaching macam ni personal kan which tak tentu lagi kita boleh dapat handphone direct dia nilai ratus ribu ya untuk berapa bulan tu complete setiap hari kan boleh jumpa anytime. Memang nilai ratus ribu kan puluh ke ratus ribu. Tuan Afi dia jutawan nak coach anak didik dia pun ramai kan tiba-tiba nak bagi satu slot yang sangat special kan terkejut. Masya Allah, kata macam terkejut yang amat sangat kan terkejut yang amat sangat. Itulah kata sedekah pula rezeki yang Allah bagi. Sebab pada sedekah ni letak pot malah nak fikir dah kan KL nak bagi tahu ni, ini bukan nak riak, nak bagi tahu rezeki kalau Allah nak bagi dia bukan senilai 10 kali ganda tau. Sebab kalau ada 100 tu 10 baru 1000 tetapi ni 10,000 punya nilai. KL dapat 10 ke 100,000 punya nilai ni sebab selama satu tempoh masa yang sangat panjang dan pelajaran yang sangat detail kan KL dapat. Ya Allah, KL bersyukur sangat-sangat kan sebab Allah suburkan kan bukan saja rezeki KL, malah tim CRC sendiri kan tim CRC sendiri Allah suburkan rezeki masing-masing. Alhamdulillah sangat-sangat kan syukur sangat-sangat. Sebab tu kan KL sarankan dekat sini rebut peluang, bagi banyak. Itulah tips yang Abdul Rahman bin Auf amalkan. Semakin banyak kita dapat, semakin banyaklah kita bagi. Nak kaya, banyak akan memberi. Kalau kita nak
rezeki besar, gandakan nilai sedekah kita. Kerana kalau kita nak 10,000, gandakan sedekah kita jadi 1%, kan, sekurang 1% ke 0.5% ke 1%, besarkan bergantung atas berapa nilai yang kita nak, kan. Jangan kita minta 10,000, kita sedekah 10 sen, kan. Bukanlah tak fair. Allah tu dia kira je ikhlas, tapi kita pun, kan, nak besar, sedekah besar, kan. Sedekah lagi besar, banyakkan lagi sedekah. Tak rugi, memang tak rugi. Ingat, ini janji Allah, kan. Ini janji Allah. Jangan main-main dengan pemilik rezeki, jangan main-main dengan yang maha pemurah, yang maha pemberi rezeki, kan. Allah ni kalau dia bagi, kalau dia dah sayang hamba dia, sebab ini kita sebenarnya sedang merebut cinta Allah. Ingat, kita nak rebut cinta Allah. Bila Allah cintakan kita, macam kita cintakan pasangan kita, kan. Segala apa kita nak bagi dekat dia. Kita cintakan anak kita, kita kasihkan anak kita. Dia tak minta pun kita bagi. Kerana apatah lagi dia minta, lagi berkenan kita nak bagi. Nampak tak? Sebab tu kita sekarang nak rebut cinta Allah. Kerana kita nak rebut cinta Allah, maksud kata nak bagi tahu apa yang Allah bagi, kan. Apa yang Allah bagi pula dah, kan. Apa yang kita buat, apa yang Allah suka, Allah akan bagi apa yang kita suka. 10 sen, kan. Gamak pergi 10 sen. Alright, insya-Allah, kan. Bagi dulu, kita bagi dulu. Bukan tempoh pada apa yang kita ada sekarang. Kita nak apa yang kita nak akan datang tu, jadi kita siap-siap bagi. Macam itulah lebih kurang. Kan. Jadi 10% tu adalah untuk kita dapatkan yang 10 ganda tu. Itu yang Sifu KL ajar, kan. Jadi sedekah dulu baru kaya. Bukan tunggu kaya baru nak sedekah. Maksudnya jangan sedekah tengok nilai apa yang kita ada, tapi bagi je untuk kita menggandakan nilai yang orang kata akan datang, yang kita nak tu, kan. InsyaAllah kita boleh dapat melalui amalan bersedekah ni. InsyaAllah. Jangan rasa kurang, jangan rasa sikit, jangan rasa takut, dan jangan berkira, betul, kan. Jangan sedekah jangan berkira. Maksudnya jangan berkira-kira nak sedekah, ikhlas kita bagi, insya-Allah makin subur rezeki kita nanti. Jadi alhamdulillah, kan. Orang kata setengah jam lah, setengah jam dah, kan. KL janji setengah jam juga KL nak share, jadi KL doakan sangat semua yang watching live KL petang ni dapat sesuatu. KL pun bila kata KL share, KL pun dapat something, kan. Baik Ustazah nasihin, KL ni belum lagi Ustazah, baru nak start tau. Bukan pakai produk ni Ustazah tau. Tidak, boleh jadi yang tak pakai produk tu yang Ustazah. Kan, ilmu agama pun baru, kan, nipis sangat, tengah masih lagi dalam proses pembelajaran, tapi dalam Islam kata jangan tunggu perfect, kan. Maksudnya apa yang kita tahu kita sampaikan, apa yang kita ada, yang kita amalkan kita share, kan. Mudah-mudahan sebab daripada pahala sharing yang KL sharekan ni, kan, jadilah tertop up dengan mudah KL ilmu agama. KL pun dapat pemahaman yang sangat cepat. Tak apa, KL bisa bergurau, bisa. Jadi KL ucapkan terima kasih kepada semua yang watching, kan. Bayaran kepada watching ni tak mahal, hanya sharekan sebanyak mungkin ke grup-grup. Mudah-mudahan boleh jadi asbab kepada kita semua yang share tu dapat hidayah dan dapat satu keturunan yang baik, terhindar daripada fitnah dajjal, dan kita berjaya dunia akhirat. Terima kasih. Semua cakap tu boleh jadi ustaz, cara cakap. InsyaAllah jadi ustazah, amin. Okey, terima kasih semua. Okey, selamat berbuka puasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.